hisab ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkau lah yang telah menciptakan kami. Engkau lah yang maha berkuasa, Engkau lah yang maha pengasih, dan Engkau lah yang maha penyayang. Engkau lah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin rabbana. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat berhadapan dengan tuan-tuan puan pada pagi ini di beberapa jam lagi wukuf di Arafah. Dan saya kalau setiap kali musim haji memang ada rasa getar dalam jiwa ni, kerana buku pertama saya Abdul Haji Mengubah Sepada Iman tu ditulis selepas balik daripada menunaikan fardu haji. Jadi semasa di Mekah, saya bertanya, bersembang dengan isteri saya kata, ya, boleh tak saya nak cerita tentang pengalaman saya bab haji bila balik nanti? Dan isteri saya kata, mintalah dengan Allah, tanyalah dia. Saya menitiskan air mata kerana apa? 6 tahun sebelum itu, sebelum tahun 2006, isteri saya selalu mengajak saya lah. Dia kata, ya, jom ya kita pergi ke Mekah, Madinah, kita menunaikan fardu haji. Jadi saya selalu beritahu pada isteri saya, jawapan saya, kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Isteri saya diam ya, dia tak kata apa. Kemudian saya katakan juga kepada isteri saya, kita ni kalau pergi menunaikan fardu haji pada usia yang muda, balik nanti payah nak buat dosa. Kata-kata sinikal, kata-kata main-main daripada seorang suami apabila diajak oleh isteri untuk menunaikan fardu haji. Dan saya katakan juga kepada isteri saya, kita ni orang kerajaan, nanti bila kita pencen, saya akan dapat gratuity pampasan. Masa itulah kita pergi menunaikan fardu haji, ada duit. Saya rasa orang kerajaan banyak yang berfikir begitu. Haji ini bila bersara. Tetapi jauh di sudut hati saya, kenapa saya memang tak nak pergi menunaikan fardu haji? Saya takut. Kan banyak cerita-cerita yang black-black berlaku di Mekah, kan, dalam Masjid, terutamanya cerita-cerita di Tanah Suci ni, Allah. Kemudian ada cerita bertulis bersiri di berita minggu pada masa tersebut. Saya baca banyak orang menerima pembalasan cash. Istilah cash itu dirujuk kepada pembalasan apabila menunaikan fardu haji. Jadi di samping itu, saya ni tuan-tuan dan puan-puan pada masa tersebut tak pandai baca Quran. Alif Bata pun tak tahu. Adalah beberapa surah yang saya hafal untuk buat solat. Jadi masa saya belajar balik dengan ustaz di session 9 tu, bila saya beritahu saya nak belajar Quran, dia kata cuba baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah tu belum. Bertahun-tahun saya baca dalam solat, itulah yang paling mudahnya bagi saya. Dia kata salah. Gila saya. Tapi yang betul dia macam mana ustaz? Saya nak baca itu tak betul, tak kata tidak lagi pun saya tak tahu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada berbola pada ujung tu, macam ibarat bola kempes dilempar ke dinding, dia menantu balik, tapi slow motion pasal bola kempes. Ini yang ustaz saja pada saya. Allahu Akbar. Dan pada masa tersebut, bayangkanlah ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, saya tak pandai baca Quran, dan saya rasa saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya balik daripada Shah Alam balik Busur, boleh melepasi Zuhur dan Asar
tanpa jamak dan kasar. Tak ada rasa bersalah. Isteri saya ni selalulah, dia bila sampai masuk waktu, dia akan kata pada saya, ya berhenti dah ya, kita solat, relax, kita kotor. Ini orang muda pada masa tu kotor. Mana ada istilah kotor? Sekarang ni bila kita belajar, kotor ni very limited sangatlah, sikit sangatlah. Hantar sampai nak naik kapal terbang pun tak ada dah solat waktu ni. Sekarang ada perisian sebelum kita naik kapal terbang, kita tahu perjalanan daripada Kuala Lumpur pergi ke Saudi, pukul berapa kita akan solat atas kapal terbang. Dah ada dalam software tu semua. Mudah sangat sekarang. Dalam Saudi Airline, bilik solat dia sangat besar. Bolehlah untuk 5-6 orang. Sebab itu saya balik daripada Madinah, pilihan saya Saudi Airline. Dia kiblat pun memang kita tahu dan sebagainya. Jadi ini penting ya. Jadi apabila sampai di Besut, balik daripada Shah Alam sampai ke Besut, kampung saya di Besut, biasanya sebelum waktu maghrib. Jadi waktu maghrib relax, saya tak payah nak semayang, tak payah pasal apa, saya boleh jamak dan kasar. Orang tak heran. Habis lepas maghrib masuk Isyak pun orang tak peduli sama ada saya solat ataupun tak solat, sebab bolehlah solat di tengah malam. Orang Besut tidur pukul 10. Jadi bila pukul 10 dia tidur, saya pun tidur. Tak ada timbul isu apa-apa kan? Tetapi subuh saya akan bangun, saya akan solat subuh. Kenapa? Subuh mana boleh jamak dan kasar. Tak bangun tidur subuh, orang tahu balik kaya semua satu keluarga, takkan sekitar je nak duduk kan? Bangun solat itu bukanlah kerana solat semata-mata kerana Allah, tetapi solat kerana malu. Tapi mak saya kadang-kadang dia syak gitu, dia tanya isteri saya, dia tanya abang kami itu solat tak? Bahkan hati seorang ibu itu melihat begitu. Dan isteri saya tak pernah membuka aib suami dia solat. Dia tak pernah cerita. Dia tak pernah beritahu saya punya perangai macam mana. Sebab saya ni nampak budak baik lah. Pakai spek kan budak pandai. Jadi di sisi Allah pun juga dirasakan begitulah. Sebab hidupnya macam itu. Dulu saya solat, kadang-kadang tak solat. Jadi takkanlah orang macam ini tak pergi menunaikan pada itu. Kemudian bila sampai bulan Ramadan, inilah bulan yang baru saya menyapa sekali dalam hidup saya. Kenapa? Apa? Kena puasa. Apa? Memang apa? Kalau orang minum Coca-Cola atau Pepsi, kita pun ya Allah, terasa daripada sini sampai ke sini nak minum itu. Sejuknya. Dan saya tak suka bulan Ramadan itu kerana solat tarawih. Kalau tak pergi itu jahil sangat. Dan Masya Allah, panjang 20 rakaat itu panjang. Saya suka, saya rajin bekerja. Dari segi kerja saya nombor 1. Maksudnya majikan saya tak boleh kata apa, saya ni hati buat bekerja. Sebab itu tulisan saya banyak beribu, buku-buku saya banyak. Komputer itu atas perut, balik pegang komputer terus. Tetapi dia tidak mengganggu. Isteri saya kejam saja, jangan pergi jaya, saya akan tutup komputer pergi. Tapi masa terluang itu menebih saja pada zaman tersebut. Jadi isteri saya lagi dia kata, ya tu ya pergi solat kat bawah, solat tarawih. Sekejap je kat sini, dia buat lapan je, balik dia buat kerja balik nak. Awak pergi je lah yang saya nak solat 20 rakaat di rumah. Nampak? Tak heran lah, isteri saya tak usah lah bekerja dengan saya pun dia kalah. Jadi dia mengambil keputusan diam je. Kerana saya pun pindah ke tempat, saya duduk di Malaysia zaman sekolah ini. Dan satu perkara yang jelas, saya bersifat begitu, tetapi saya nak anak-anak saya okey. Saya tahu apa yang saya buat itu tak betul. Anak lelaki saya kata, Azrat, ambil wudu pergi solat kat bawah surau, tolong Uncle Zaki, nanti solat Isya berjemaah, solat tarawih. Dan anak saya kurniakan anak yang lembut hatinya. Dia tak melawan. Dia masuk bilik air, ambil wudu, sampai nak keluar dia tanya, ayah tak pijat? Pijat lagi ayah. Dia senyum, dia tahu dah ayah dia lembut kan? Nah, ini dia suasana tersebut. Takkanlah orang macam ini nak pergi menunaikan pada hari. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, keluarga begitu, apabila mereka ni isteri saya dengan
mendengarkan solat tarawih, siapa yang buka pintu? Saya. Tak ada rasa pun sedikit perasaan dalam hati ini, rasa yang kita kata rasa yang kita kata macam tak guna lah kita ni. Tak ada. Buka pintu, tentu sekali isteri dengan anak-anak saya tak pandang muka saya ni. Dan saya pun tak kisah. Begitu. Masya Allah. Isteri saya pernah katakan kepada saya, dia kata, ya, anak kita ni makin besar. Ustaz dan ustazah mengajar di sekolah supaya kita ini solat berjemaah. Jomlah ya kita solat berjemaah, awak jadi imam, kami jadi imam. Saya jawab dari isteri saya, anak-anak kita itu belum lahir balik lagi. Awak je dah jadi imam pada dia. Punya. Dan isteri saya tidak melawan. Dia tak ada dah kata, ya Allah, awak ni jahil ukir. Tak ada jahil ukir itu orang tekan dah nak bodoh, dah nak jahil. Tak boleh dia jawab lah. Itu kalau jahil ukir itu memang jahat semua lah tu di sisi Allah. Dan dia laksanakan apa yang saya suruh dia jadi imam kepada anak-anak saya. Dan saya tengok begitu pun tak ada rasa pun sedikit dalam hati ini. Takkanlah orang macam ini nak pergi menggunakan ini saya sebenarnya itu boleh rumah tak nak cerita ni. Tetapi itulah ketentuan Allah SWT. Saya rasa bila sebut saja buat buku saya rampah memang ada getar di dalam itu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar. Saya dalam keadaan jahil-jahil begitu, Allah bagi satu kelebihan yang sangat luar biasa yang saya rasa tak ramai mana. Apa dia? Saya boleh buat mana? Saya tidur satu hari 4 jam. Daripada zaman muda sampai sekarang ini 4 atau 5 jam. Kalau sakit dan cerita. Tetapi saya bangun pukul 2.30 tersebut, bukan nak solat, bukan nak baca Quran, bukan nak berdoa, bukan nak bermunajat. Saya bangun itu bukan saya nak buat kerja. Saya suka membaca, saya suka menulis. Masuk bilik hari, ambil air, sapu-sapu muka, buat kerja, baca. Sehinggalah isteri saya kata kepada saya, dia kata, ya Allah bagi nikmat kat awak ni. Boleh bangun malam, tak boleh ke awak solat 2 rakaat, lepas tu buatlah kerja. Dia siap lagi beli buku solat taubat, solat hajat, solat dia kecil-kecil RM3, RM4 tu bagi pada suami warna biru. Saya dah ingat lagi. Saya ambil, saya campak dia benda tu. Saya kata pada isteri saya, saya bangun bukan saya nak solat, saya bangun saya nak buat kerja. Kalau saya nak solat, saya solat. Begitulah angkuhnya seorang manusia. Dalam perempuan sehingga pada satu ketika pada tahun 2003, Masya Allah, UiTM pada masa tersebut, bukan UiTM saja, seluruh badan-badan berkanun dan juga kerajaan tukar sistemnya SSBD kepada SSN. Jadi itu tahun terakhir, maka UiTM pula dia bagi, dia kata okey, siapa yang profesor sama dia boleh minta profesor memakai kriteria lama SSB, agak mudah sikit. Jadi UiTM ada 300 orang profesor dia. Mintalah berangan nak jadi profesor, termasuklah saya. Pada ketika itu usia saya 38 tahun. Tidak pernah berlaku dalam sejarah UiTM orang dapat jusa C bawah 40 tahun. Tak ada. Jusa ni jawatan utama sektor awam ni orang umur biasanya 45 ke atas. Kalau yang lain-lain betul-betul jawatan yang dapat itu jusa C ni. Dan biasanya pencet baru dia bagi umur 50 lebih ke 54, 55 begitu ya. Dan sebab itu dalam jusasi ini kenaikan gajinya berbeza dengan kenaikan gaji orang lain. Jusasi ini kenaikannya daripada banyak ke sedikit. Tahun pertama saya tak ingat, saya tak tinggal lama dan saya pun dah sibuk ada sharing lama. Mungkinlah katalah tahun pertama naik gaji 900, tahun yang kedua 700, 600, 400, 400 gitu, 5 tahun habis. Sebab apa? Kebiasaannya orang jusasi ini tak lama dia mencik. Jadi kerajaan bagi kemudahan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, gaji masa itu 6,000, 7,000 profesor Madinah. Kalau dapat profesor ni kamu 15,000, 14,000, 15,000. Wih, kaya mudah baru 38 tahun dalam sektor awam. Habis saya cerita, isteri saya nak tidur. Ya, saya ni ada minta profesor. Ish, kalau dapat invest, double. Mata duit tak.
Isteri saya macam biasa, dia jawab. Dia kata, ya kenapa lah awak cakap macam ini? Kalau awak nak rezeki ini datangnya daripada Allah, mintalah dengan Allah. Itu kata dia. Dan kerana saya nak profesor tadi, besoknya yang saya bangun pukul 2.30 pagi, saya ambil wudu dan saya solat sunat 2 rakaat. Lepas itu minta dengan Allah, berdoa dengan Allah. Siapa sini yang pernah belajar kitab-kitab doa? Ada doa naik profesor tak? Ada kan? Maka hari ini saya ajar doa naik profesor. Saya tulis dalam buku travel haji tersebut, ya Allah yang berkuat pada minta profesor ni, ya Allah kau bagilah jawatan profesor ni, aku nak profesor ni. Kau lah yang bagi rezeki pada aku, bagi. Ini yang saya minta dengan Allah. Tetapi bezanya saya minta setiap hari selama 14 bulan betul. Dulu nak naik pangkat setahun 2 bulan. Baru malam minta yang itu, iaitu solat 2 rakaat. Lepas tu minta dengan Allah. Baru semaya kadang nak profesor. Dalam keadaan begitu pun, selepas 14 bulan itu keluar keputusan daripada 300 orang yang minta, 13 orang yang berjaya, salah seorangnya bernama Muhammad Kamil Ibrahim. Maka bergelarlah saya Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim dengan tukarkan gaji RM80,000, hampir RM80,000. 14 bulan. Masya Allah, dalam keadaan linangan air mata saya cerita dengan isteri saya, ya Allah, Allah dikasih dengan saya, Allah disayang dengan saya minta profesor, dia bagi profesor dan dia bagi duit lagi. Kalau pergi hujung yang kita pergi buka, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Saya fikir bahawa Allah telah memberi taufik dan hidayah untuk menunaikan fardu haji melalui jawatan profesor dengan tukarkan gaji. Saya minta jawatan bagi, duit lagi bagi. Maksudnya saya tak ada masalah untuk pergi menunaikan fardu haji. Tetapi rupanya tidak. Akhirnya saya tahu itu bukan Allah bukan bagi kat saya dan saya dari segi konsep. Kerana apabila balik kepada menunaikan fardu haji, Masya Allah, dalam seminggu lepas itu isteri saya tak tidur, dia tanya saya, dia kata, ya awak ingat tak tahun 2000 saya ajak awak pergi menunaikan fardu haji? Saya kata ingat. Kenapa? Awak ingat tak awak main-mainkan saya? Ingat. Sejak pada hari itu, setiap malam saya menangis dengan Allah, minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku hendak pergi menunaikan fardu haji pada usia yang muda, ya Allah, tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya, ya Allah, kau bukalah pintu hatinya, ya Allah. Aku nak pergi menunaikan fardu haji bersama suamiku, ya Allah. Kau lah yang Maha Kuasa. 6 tahun dia menangis setiap malam. Maknanya Allah makbulkan permintaan dia yang minta saya pergi haji. Saya tak minta, saya minta profesor. Allah bagi profesor. Tetapi Allah makbulkan doa isteri saya itu sampai saya menunaikan fardu haji, sehingga menulis buku haji, sehingga bagi ceramah haji, sehingga saya pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan jemaah haji selama 3 tahun. Begitulah hebatnya kekuasaan Allah. Kalau kita melihat dengan mata hati, berapa banyak sebenarnya permintaan yang telah kita minta daripada Allah SWT, yang telah Allah makbulkan permintaan kita, yang kita bersyukur kepada Dia. Berapa ramai di antara tuan-tuan kita ataupun diri saya sendiri yang selalu sujud syukur kepada Allah SWT. Saya umur 40 tahun, saya tahu pun ada sujud syukur. Ingat Alhamdulillah begitu. Kan kita minta dengan Allah, Allah bagi, kita ingat nasib baik. Mujur. Berapa banyak yang mulut ini menyebut Allah, aku nasib baik begini. Oh, mujur aku begini. Gantikan perkataan nasib baik dengan mujur itu dengan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh perspektif bertukar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita merenung kembali pada diri kita dengan nikmat yang Allah bagi, menangis kita, terseduh kita. Tak nak kita buat jahat. Jahat di sisi Allah. Jadi yang kita tak nak. Dengan manusia semua baik. Saya cakap, saya mengaku, saya kata pada diri saya okey dengan manusia ni. Saya jadi pengarah apa, saya jaga kebajikan anak-anak buah saya. Tak ada, saya tak buat jahat dengan orang. Tetapi di sisi Allah, banyaknya kita buat jahat. Jadi tuan-tuan perempuan yang itu baca dalam buku Travel Haji, ada 50 bab yang saya ceritakan satu persatu kat situ. Tetapi hari ini saya nak, kerana saya diminta apa tentang bersama Mudi Firdaus. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita
teruskan. Saya ingin bertanya tuan-tuan dan puan-puan, katalah kalau hari ini ditakdirkan Allah, bagaimana ini? Ditakdirkan Allah kata mati semua hari hari kiamat. Berapa ramai anggapnya dia masuk neraka? Tuan-tuan pernah terfikir berapa ramai anggapnya yang masuk neraka dalam dunia ini? Orang kata itu kerja Allah. Saya kata saya tahu. Habis dalam interview UBKL pun saya sebut perkara yang sama. Prof Tuhan tak ada. Dalam sedikit ilmu saya tahu berapa ramai orang akan masuk neraka kalau ditakdirkan pada saat ini. Agak-agak berapa ramai? Paling kurang 80%. Paling kurang 80% daripada penduduk dunia. Kalau penduduk dunia pada hari ini ada 7 bilion, 8 kali 7 5.6 bilion confirm masuk neraka terus. Kenapa? Kalau kita melihat komposisi agama di dalam dunia pada hari ini, orang Islam hanya ada 21%. Bermakna yang selebihnya 79% yang saya kata 80% tadi adalah orang kafir. Orang kafir adalah syirik. Orang yang syirik yang menduakan Allah tidak berbau syurga. Confirm. Kita orang Islam, jahat-jahat kita pun akhir sekali ada sebesar zarah kebaikan yang kita ada, kita akan ditransfer ke syurga. Jadi tuan-tuan semua ini insya-Allah ahli syurga. Kena pegang yang itu, kena percaya dan yakin itu. Orang kata orang kafir ada orang masuk Islam. Tak ada. Dalam saat ini, ketika ini dia bertukar-tukar begitu dia orang masuk Islam, orang murtad pun ada. Jadi dalam 20% orang Islam itu, ada orang Islam itu kerana keturunan. Belum tentu lagi dia Islam. Belum tentu. Tetapi atas IC Islam, atas pengakuan Islam. Tetapi belum tentu lagi dia orang Islam. Dia menduakan Allah mungkin. Jadi sebab itulah kita katakan tadi, secara paling kurangnya 80% kalau kata mati pada saat ini masuk neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang 20% itu kita lah yang ada dalam dewan ini. Jadi 20% ini ada yang solat, orang lelaki solat 5 waktu di masjid, ada orang solat bersendirian. Dalam 50% ini ada orang yang puasa sunat, ada orang yang puasa tak puasa sunat, dia puasa bulan Ramadan saja. Dalam 20% ini ada orang yang menutup aurat dengan sempurna, ada orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Dalam golongan yang sedikit ini, tetapi akhirnya mereka ini insya-Allah akan masuk surga dengan rahmat Allah. Sebab itu saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis qudsi riwayat Al-Tabrani, wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang, seorang aja masuk surga. 999 orang transfer masuk dalam neraka dulu, celup-celup ke situ, baru ditransfer ke surga. Ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. 1 dalam 1000. Siapa 1 dalam 1000? Kita lah. Kita ini termasuk komponen 1 dalam 1000, tetapi belum tentu lagi siapa itu, belum tentu lagi. Tak tahu lagi tu. Habis yang lelaki tadi, jemaah lelaki yang ada pada hari ini, yang pergi solat subuh berjemaah pagi tadi di masjid, cuba tengok ada berapa staff dalam masjid yang solat subuh berjemaah tadi. Tahun lepas saya balik bercuti, saya pergi ke 40, saya solat di 45 masjid, 5 negara. Secara meratanya satu saf saja yang solat berjemaah di masjid. Betul lah tu yang Allah kata Allah tak bohong. 1 dalam 1000. Buat itulah. Sebab apa Rasulullah kata apa? Dia kata apa? Hari ini aku tak nak jadi imam. Aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak cari rumah-rumah di sekitar Masjid Nabawi ini, nak cari rumah orang yang pergi solat berjemaah. Aku nak bakar rumah dia. Habis kalau orang Rasulullah nak bakar orang nak pergi solat subuh, istimewa kan dia? Mana ada istimewa? Dekat Malaysia pun dah tak kisah, orang tak peduli pun. Kalau di Madinah saya duduk, semua orang Saudi di sekitar yang baik-baik nak pergi solat masjid. Di kita di sini
Ada imam tu dia ikut shift je. Tak, dia bukan jadi shift, dia tak pergi sembahyang masjid. Dia jadi imam kepada isteri dan anak. Bukan tak beriman dia, bukan tak sembahyang. Tetapi kepentingan masjid itu dia itu imam. Habis kalau orang biasa-biasa je, kadang-kadang kita berkira pun nak jadi imam tu, atas jam latihkan kita sebagai imam, terima gaji sebagai imam. Bela, bisa kata bela UIT zaman saya jadi pengarah UIT Johor. Bukan time dia jaga, tak atas semayang dulu dalam kampus, kau duduk kat mana? Ini dalam 20 saja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar. Hari ini mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak yang mana ni? Kita nak jadi yang satu dalam diri yang terus masuk syurga tu. Harap begitulah. Baik, sebelum kita masuk syurga nanti, kita akan mati dulu. Maaf kawan, saya terlupa tak? Ini apa ni? Pukul 9.40. Waktu saya solat doa. Tapi hari ini awal kan, pergi semayang dulu. Jumpa Haji Muhammad Zaidi. Beberapa yang tahu tuan-tuan ini sebelum masuk ke sini pergi solat doa dulu. Contohnya lah begitulah. Tapi tadi saya tengok masa saya ada dalam kosong je saya dengan apa ni Tuan Haji. Tak apa kita nanti saya akan cerita lah sedikit benda-benda yang mudah-mudah je. Saya cakap benda-benda mudah je, bukan benda complicated tak. Kita semua tak payah pergi belajar Universiti Madinah, tak payah belajar di Azhar untuk melaksanakan apa yang kita nak. Jadi sebab itu saya tanya tadi, apa yang kita nak dalam hidup kita ini? Yang pertama sekali, sebelum kita ini masuk syurga tanpa hari hisab, kita akan mati dulu, meninggal dunia. Bila meninggal dunia ini, kita akan masuk kubur. Betul kan? Masuk kubur. Tuan-tuan nak berapa lama duduk dalam kubur? Ada pernah kita fikir tak? Tak ada kan? Jangan saya nak fikir mati aku duduk berapa lama dalam kubur. Saya tak nak duduk lama dalam kubur sebab saya takut nampak. Dalam cerita, dalam buku bersama di Firdaus ada saya cerita hadis dan sebagainya yang menceritakan suasana kubur. Dalam kubur tak berapa banyak. Jadi kalau kita ni orang teguh, Allah Akbar, mimpi ada boleh jadi luas. Dan saya nak masuk kubur saja terus dibangkitkan. Boleh ke tak boleh? Ada kita bercita-cita begitu, masuk kubur dibangkitkan terus. Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Pasal apa? Baca surah Kahf. Kisah bagaimana 300 pemuda, Masya Allah, 7 pemuda dengan dia punya anjing seekor dimatikan oleh Allah SWT selama 300 tahun atau 309 tahun. Dimatikan, dia tak tahu dia dimatikan. Tiba-tiba bangkit saja, bersembang sama sendiri. Berapa lama kita tidur tadi? Setengah hari juga. Apa yang Allah cerita dalam Quran itu gambaran besok sebenarnya tu. Orang yang berfikir dengan mata hati, yang berfikir dengan ilmu, ya Allah, boleh rupanya mati 300 tahun rasa setengah hari. Itu yang kita nak tahu. Takkan Nabi Allah ada mati dah lama, dah wafat lama dah. Takkan dia nak kena tunggu sampai kita semua settle dulu ni? Tak. Secara relatifnya dia mati pop terus dah pada masyarakat. Ini yang berlaku. Ini sebenarnya telah diceritakan dalam Quran. Allah Akbar. Baik, boleh ya? Kita nak yang terbaik nanti. Kita janji dulu, kita hendak bahawa kita nak masuk kubur nanti. Nak satu saat dia. Boleh? Kalau orang tak ada cita-cita begitu, susah nak cakap ni. Ya? Kita bercita-cita begitu ya. Kita bagi semangat pada diri kita. Yang kita ni nak duduk dalam kubur sejenak saja. Ini orang bijaksana, orang cerdik. Orang tak cerdik, dia kata tak kisah aku 10 tahun tak apa, 20 tahun tak apa. Anak rasa-rasa. Okay? Yang kedua, kita nak bangkit besok. Bangkit saja tak payah tunggu dihisap. Allah kata terus masuk surga tanpa dihisap.